Kalau Pak Belalang berjaya, beta akan kurniakan hadiah. Tetapi kalau Tuan Hamba gagal, beta akan pancung kepala Tuan Hamba. Di sebuah kampung cool, bermulalah Alkisah Pak Belalang. Negeri yang diduduki Pak Belalang ni dilanda kemarau. Hasil tanaman semuanya tak menjadi. Sumber pendapatan pun tak ada. Tetapi Pak Belalang ni tak mahu hidup susah. Dia nak hidup senang. Tapi dia ni tak mahu bekerja keras. Jadi dia dapat satu idea. Apa caranya? Satu hari, Pak Belalang terlihat beberapa ekor kerbau yang tertambat di sebatang pokok. Jadi, dia pun mengarahkan anaknya, si Belalang, untuk ambil, curi beberapa ekor kerbau tu, sorokkan di dalam. Jadi pada waktu petang, apabila tuan kerbau tu datang untuk mengumpulkan kembali kerbaunya, dia terkejut. Alamak, mana lagi beberapa ekor kerbau? Di situ datangnya si Belalang dan mengatakan, jangan risau, sebab bapa aku ahli nujum. Dia tahu di mana kerbau-kerbau tuan-tuan. Jadi, kalau nak tahu dekat mana kerbau-kerbau tu, datanglah berjumpa dengan bapa aku, Pak Belalang. Semasa tuan-tuan kerbau tu datang ke rumah Pak Belalang, mereka pun menyatakan hasrat kenapa mereka datang untuk bertemu dengan Pak Belalang. Pak Belalang ni pandai berlakon. Dia mengangguk-ngangguk sahaja, seolah-olah dia faham. Dan dia pun meminta anaknya Belalang untuk mengambilkan semangkuk air. Belalang pergi ke dapur dan mendapatkan semangkuk air. Jadi ditenung-tenung di dalam mangkuk air itu dengan mukanya yang berkerut-kerut, seolah-olah melihat sesuatu. Dan dikatakan, tuan-tuan hamba tak payah risau. Kerbau-kerbau tu ada dekat belakang semak, dekat dengan rumah saya ni. Maka mereka pun tanpa berlengah masa lagi, pergilah melihat ke semak itu dan betapa gembiranya mereka apabila melihat kerbau-kerbau kepunyaan mereka ada di situ. Wah, bukan main gembira lagi. Mereka pun menghadiahkan Pak Belalang dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Berita tentang Pak Belalang ni pandai bertenung telah tersebar ke seluruh negeri. Pada suatu hari, terjadilah satu kisah di mana raja yang memerintah negeri itu telah kehilangan 7 tempayan berisi emas. Maka dititahkanlah Pak Belalang untuk datang ke istana. Pak Belalang ketakutan dan raja di negeri itu menitahkan kepada Pak Belalang untuk mencari dan menilik di manakah 7 tempayan dulang emas itu. Kata Sultan, kalau tuan hamba berjaya menilik dan menenung di mana agaknya emas-emas itu, beta akan berikan hadiah yang besar kepada tuan hamba. Tetapi kalau tuan hamba gagal, beta akan pancung kepala tuan hamba. Maka ketakutanlah Pak Belalang dan dia balik ke rumahnya membawa sedikit tepung dan gula yang dihadiahkan oleh Sultan kepadanya. Diarahkan isterinya untuk membuat cucur goreng. Dan ketika sedang menggoreng cucur-cucur itu, kedengaranlah bunyi cur, cur. Jadi Pak Belalang pun mengira setiap bunyi cucur goreng itu. Kebetulan pencuri-pencuri yang mencuri tempayan emas dari istana melalui kawasan rumah Pak Belalang dan terdengar Pak Belalang mengira-ngira. 1 cur, 2 cur, 3 cur, 4 cur, 5 cur, 6 cur, 7 cur. Pencuri-pencuri ini ketakutan semuanya. Kenapa Pak Belalang menyebut-nyebut kita? Kedengarannya macam pencuri. Akibat ketakutan, macam mana Pak Belalang boleh tahu tentang kita mencuri ni? Sampai dia kata cur, 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 cur. Maka pencuri-pencuri itu datang berjumpa dengan Pak Belalang. Pak Belalang, tolonglah, tolong kami. Betul, kamilah yang mencuri tempayan-tempayan emas dari istana itu. Tetapi janganlah dilaporkan kepada tuanku. Nanti matilah kami dihukum pancung. Pak Belalang tersenyum. Baik. Kalau kau tak mahu aku beritahu kepada Sultan, beritahu aku di mana kedudukan tempayan-tempayan itu.
Jadi pencuri-pencuri itu pun memaklumkan bahawa mereka menyimpan tempayan-tempayan emas milik Sultan di dalam sebuah gua. Dan dengan bangganya, Pak Belalang berjalan pergi ke istana dan menghadap Sultan. "Ampun tuanku," kata Pak Belalang. "Beta tahu kau akan datang untuk mengabarkan sesuatu kepada beta," kata Sultan. Dan Pak Belalang berkata, "Patik sudah tahu di mana tempayan-tempayan itu berada dan disorokkan oleh jin." Apabila tempayan-tempayan emas itu berjaya dikembalikan ke istana, raja sangat gembira dan melantik Pak Belalang menjadi ahli nujum negara.